Baiklah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Bertemu lagi dengan Cikgu Farah dan hari ini kita akan belajar operasi bergabung melibatkan wang, iaitu matematik tahun 5. Okey, mari kita tengok apa isi pelajaran kita pada hari ini. Baiklah, isi pelajaran kita pada hari ini iaitu standard kandungan 3.2, operasi asas melibatkan wang. Dan apa yang kita akan pelajari hari ini ialah menyelesaikan ayat matematik bagi operasi bergabung melibatkan wang dalam lingkungan 1 juta tanpa dan dengan tanda kurung. Merangkumi tambah dan darab, tolak dan darab, tambah dan bahagi, tolak dan bahagi. Dan objektif pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid yang pertama ialah murid dapat menyelesaikan ayat matematik bagi operasi bergabung melibatkan wang dalam lingkungan 1 juta tanpa dan dengan tanda kurung, merangkumi tambah dan darab, tolak dan darab, tambah dan bahagi, tolak dan bahagi. Kemudian di sini cikgu telah selitkan istilah-istilah untuk memudahkan kamu menyelesaikan soalan matematik operasi bergabung melibatkan wang. Okey. Istilah ataupun akronim di sini, cikgu telah jadikan dia satu ayat yang lengkap. Contoh di sini, kucing dalam bilik cari tikus. Okey. Setiap perkataan dalam ayat ini mempunyai maksud tersendiri atau istilahnya yang tersendiri. Kucing di sini membawa maksud kurungan dan juga perkataan dalam merujuk kepada operasi darab dan perkataan bilik merujuk kepada operasi bahagi, manakala perkataan cari merujuk kepada operasi tambah ataupun campur. Dan terakhir sekali, perkataan tikus merujuk kepada operasi tolak. Okey. Kenapa cikgu susun akronim ataupun istilahnya sebegini dalam bentuk ayat? Seperti yang kamu tahu, jika dalam salah satu ayat, tu perkataannya tidak ada, maka ayat tersebut dianggap tidak lengkap ataupun tidak betul dan kurang tepat. Okay. Macam inilah juga dalam akronim ini ataupun istilah yang cikgu sediakan. Jika salah satu perkataan yang di hadapan tiada, maka ayat yang di belakang juga tidak dapat dilengkapkan. Oleh itu, kamu perlu selesaikan sebarang operasi yang berada di hadapan sebelum operasi yang berada di belakang. Okey, seperti yang kamu lihat, operasi yang berada di hadapan ialah operasi darab dan bahagi. Dan paling penting kurungan. Kurungan kamu perlu selesaikan tidak kira apa sahaja operasi yang terlibat dalam kurungan tersebut. Okey, kamu akan lihat contoh soalan supaya kamu lebih jelas dengan penggunaan istilah-istilah ini. Okey, mari kita lihat contoh soalan matematik yang melibatkan operasi bergabung dengan menggunakan istilah yang cikgu sediakan ini. Baiklah murid-murid, mari kita rujuk kepada contoh 1 supaya murid-murid lebih faham apa yang cikgu terangkan tadi berkaitan istilah di dalam ayat tersebut. Okey. Baiklah, mari kita analisis apa sahaja operasi yang terlibat dalam soalan ini. Operasi yang terlibat iaitu operasi darab dan juga tambah. Okey. Okey. Operasi darab dan juga tambah. Okey. Mari kita rujuk balik kepada
ayat sebentar tadi. Okey, cikgu cakap perkataan yang muncul dahulu kita perlu selesaikan. Bermakna perkataan dalam muncul dahulu sebelum perkataan cari. Okey. Dalam ini merujuk kepada operasi darab. Ingat, operasi darab. Okey. Dan barulah muncul perkataan cari yang merujuk kepada operasi campur ataupun tambah. Okey. Maksudnya di sini murid-murid perlu selesaikan operasi darab dahulu, kemudian operasi tambah. Okey, jelas? Okey, baiklah. Mari kita buat dahulu operasi darab. Okey. Di sini cikgu akan terangkan kamu dua cara pendaraban. Okey, kamu boleh pilih cara pendaraban yang kamu senang untuk buat. Okey. Pertama cara bentuk lazim dan yang kedua cara kedua bentuk lattice. Okey. Mari cikgu tunjukkan cara bentuk lazim. Jangan lupa tulis unit RM2865 sen darab dengan 7. Okey. Kita darab seperti biasa. Okey. 7 darab 0, 7. 7 darab 0, 0. 7 darab 5 sama dengan 35. Okay, jangan lupa letak titik sen di sini. Okey, jangan lupa. 7 darab 5, 35. Okey, ada baki 3. Kita bawa ke sebelah kepada nilai 40. Okey. Jadi 7 darab 6 sama dengan 42. Kita tambah 3 sama dengan 45. 7 darab 8 sama dengan 56. Tambah 4 sama dengan 60. Okey. 7 darab 2 sama dengan 14. Kita tambah 6 sama dengan 20. Okey. Jangan lupa tulis unit RM. Okey. Jawapannya adalah RM RM255 Malaysia. Okey, mari kita pergi kepada cara yang kedua. Okey. Pertama, kamu perlu buat kotak. Okey, tengok di sini cikgu buat kotak. Jika ada 4 digit, kamu perlu buat 4 kotak. Okey, 4 kotak darab dengan 7. 7 ada berapa digit? 1 digit. Jadi kita buat 1 kotak saja. Pembahagiannya 1. Okey. Mari kita buat bentuk lattice ini. Okey. Yang pertama, 7 darab 5 sama dengan 35. Jadi kita perlu letak 3 di sini dan 5 pada petak yang kedua. Okey. Dan kemudian kita darab seperti biasa juga. 7 darab 6, 42. Terus 4 di sini dan 2 di sini. Okey. Dan yang ketiga, 7 darab 8 sama dengan 7 darab 8 sama dengan 56. Okey. 7 darab 2 sama dengan 14. Okey. Ini nilai 10/1000. Okey. Jadi kita akan bacanya. Nanti dulu kamu tengok dahulu macam mana kita tulis jawapan yang akhir. Okey. Pertama, kita perlu baca digit dari bawah. Okey. Dari petak yang ini kita baca 5. Okey. Kita tulis 5 di sini. Kemudian petak yang kedua. Okey, di sini 3 tambah 2 sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5. Okey. Petak yang seterusnya. Okey. Petak berwarna hijau.
sama juga seperti petak yang kedua tadi. Kita baca dia secara menyerong. Okey. 4 tambah 6 sama dengan 10. Okey. Macam mana ada baki 10 ni? Macam mana kita mau naikkan? Okey. Sama je macam bentuk lazim tapi kita tambahkan kepada petak yang di sebelah. Okey. Seterusnya kita pergi kepada petak yang keempat. Okey. Kita tambahkan 5 dan 4 menjadi 9. Tapi jangan lupa kita ada naikkan baki tadi 10 kan? Ada 1. Jadi dia menjadi 10. Okey. Kita naikkan 1 di sini. Dan jika kita tambah nilainya akan menjadi 1 tambah 1 menjadi 2. Okey. Kita akan baca dia dari kiri ke kanan. Okey, ingat nilai yang di sebelah kiri besar daripada nilai yang di sebelah kanan. Cikgu sudah terangkan nilai digit sebentar tadi. Okey. Ini nilai digit 10, ratus, ribu. Jadi kita akan baca dari ribu dahulu kemudian kepada 1. Okey, jadi dia akan menjadi RM 255 ringgit. Okey. Okey, jelas? Okey, baiklah. Itu jawapan bagi operasi darab. Kita belum selesai. Kita perlu tambah. Baru soalan ini selesai. Okey. Jawapan tadi ialah RM 255 ringgit. Okey, kita tambah dengan RM 1,500. Okey. Kita isi macam mana ni ribu? Tak sama. Macam mana? Kita mau samakan. Okey, kita start dari belakang dahulu iaitu nilai digit 1. Kita mula dari sini. 1. Sebab di sini merupakan sen. Okey, sen. Dan ini ringgit saja, dia tiada sen. Okey, kita mula dengan digit 2 iaitu merupakan tempat digit 1. Okey. Kemudian kosong merupakan nilai tempat 10 dan 5 nilai tempat ratus. Dan juga 1 merupakan nilai tempat digit ribu. Okey. Okey, mari kita selesaikan. Kita tambah. Okey. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 5 tambah 2 sama dengan 7. 5 tambah 0, 5. 5 tambah 0, 5. 1 tambah 0, 1. 2 tambah 0 sama dengan 2. Jadi jawapan akhirnya ialah 215,57 ringgit. Okey, jangan lupa tulis unit di setiap jalan kerja kamu. Okey, di akhir jalan kerja kamu. Ringgit Malaysia dan juga sen. Okay. Cikgu lupa bagi tahu tadi, jika kamu ingin buat cara pendaraban yang kedua ini, kamu perlu guna pembaris ya, supaya kamu punya pengiraan lebih kemas. Okey, mari kita tengok contoh yang kedua. Okey, baiklah murid-murid, kita beralih kepada contoh yang kedua. Okey, mari kita tengok soalan ni. Apa sahaja operasi yang terlibat? Operasi yang terlibat ialah tolak dan bahagi. Okey. Okey, mesti kamu tertanya, operasi mana kita perlu selesaikan dahulu. Okey, mari kita tengok ayat yang cikgu terangkan sebentar tadi. Okey. Okey, dalam ayat ni perkataan apa yang muncul dahulu yang merujuk kepada operasi itu, iaitu perkataan bilik yang merujuk kepada operasi bahagi. Kemudian barulah muncul perkataan tikus yang merujuk kepada operasi
tolak. Okey? Baiklah, kalau macam tu kita perlu selesaikan bahagi terlebih dahulu, barulah tolak. Okey? Okey. Mesti murid-murid pening macam mana mau selesaikan ni sifil 18, mana ada sifil 18. Okey, begini cikgu ajar kamu. Okey, kamu tulis saja sifil 8 seperti ini, kemudian kamu tambah saja macam. Okey, yang pertama 18 dan yang kedua kamu tambah digit yang pertama kepada yang di sebelah ini. Okey, digit pertama tambah 2 ini menjadi 36. Begitu juga dengan yang ketiga ini. Okey, digit pertama tambah 3 sama dengan 5. Okey, jawapannya 54. Yang digit belakang kita kekalkan. Okey, begitu juga seterusnya. 3 tambah 4 sama dengan 7. Okey, digit belakang kita kekalkan. Okey, dan ini juga 5 tambah 4 sama dengan 9. Digit belakang kita kekalkan. Okey, ini juga sama juga. 6 tambah 4 10 sama dengan 108. Okey. Okey, ini pun sama juga. 7 tambah 5 sama dengan 126. Sebab 7 tambah 5 12. Kita kekalkan digit belakang 6. Okey. Begitu juga dengan yang seterusnya. 8 tambah 6 sama dengan 14. Jadi dia jadi 144. Okey. Kalau kamu telah buat sifil 18, barulah kamu selesaikan pembahagian ini. Okey. 18 32 760. Okey. Kita ambil 2 digit. 18 bermula dengan 2 digit. Tapi mari kita cari di sini mana yang paling terdekat dengan 30. Sudah tentu 18. Kalau 36 terlebihkan. Jadi kita ambil 18. 18 ini merupakan 1 darab 18 baru dapat 18. Okey, jadi kita letak 1 di sini, 18 diturunkan. Kita tolak, dapat. Okey, kita ambil, pinjam daripada 10 tambah dengan 2 dapat 12. 12 tolak 8 sama dengan 12 tolak 8 sama dengan berapa? Okey, sama dengan 4. 2 tolak 1 sama dengan 1. Okey, kita turunkan 7 ini sama dengan 147. Okey, kita cari mana yang paling terdekat. Okey, paling terdekat 144. Jadi maksudnya 8 darab 6 18 dapat 144. Jadi kita tulis 8 di atas darab dengan 144 tolak 0, 0, 7 tolak 4 sama dengan 3. Okey, betul. Kita turunkan 6. Mana paling dekat? 2. Jadi sama dengan 36. Dia dah bagi 0, 0 kan? Turunkan 0, 0. Jangan lupa. Okey, 0 kan? Dia ada 18 0. Dia ada terdekat dengan 0. Dia kita tulis 0 di sini. Dan dia pun 0. Jadi dia tidak bagi. Jawapannya adalah RM 1820. Cikgu siapa apa tadi? Jangan lupa letak sen. 1820 ringgit. Okey, itu jawapannya. Okey, mari kita buat yang kedua. Okey, yang kedua operasi tolak. Okey, operasi tolak. Okey. Kita ambil tadi kita punya jawapan daripada operasi bahagi tadi RM1,820. Okey.
Kita mau susun macam mana? Mestilah kita susun yang besar dahulu, barulah yang kecil di bawah. Jadi kita tulis RM 109275, bukan poin ya ni, 60 sen. Okey. Tadi kita dapat jawapan 1,820 ringgit. 1,820 ringgit. Kita tolak, dapat berapa? 0, 6, tolak 5, 7 tolak 2, 5, 8. 2 tolak 8 tidak boleh, kita pinjam daripada digit apa nih? Nilai tempat apa ini? 1000. Jadi dia akan jadi berapa? 8. Di sini jadi 10 lah. 10 tambah 2, 12. Maksudnya kita ada 100 lah, maksudnya. Kira begitulah perumpamannya. 100. Kita pinjam 100. Okey. Jadi ada 12. Kita ada 12. Tolak dengan 8 sama dengan 12 tolak 8 berapa? Sama dengan 4. Okey. 8 tolak 1 sama dengan 7. 0, 1. RM. Jangan lupa RM. Jadi jawapannya adalah RM 1,074,55 ringgit. Okey, dan 60 sen. Itu jawapannya. Setakat ni kamu faham sudah kan? Okey. Baiklah, kita teruskan dengan contoh yang ketiga. Okey. Contoh ketiga ini ada kurungan. Jadi mari kita rujuk balik kepada ayat yang cikgu terangkan sebentar tadi. Okey. Perkataan apa yang muncul dahulu? Okey. Di sini sudah tentulah perkataan yang muncul dahulu ialah perkataan kucing yang merujuk kepada istilah kurungan. Barulah muncul perkataan dalam yang merujuk kepada operasi darab. Okey, kalau macam tu kita akan buat operasi kurungan dulu. Kita buat operasi yang berada di dalam kurungan, barulah operasi yang berada di luar kurungan. Jadi cikgu mau kamu ingat, setiap operasi yang berada di dalam kurungan, tidak kiralah jika dia berada di belakang, tapi jika dia dalam kurungan, kita akan buat operasi yang ada di dalam kurungan, baru kita buat operasi di luar kurungan. Okey? Okey. Baiklah, mari kita buat operasi tambah dahulu. Okey, operasi tambah. RM 348465. Okey. 65 sen. Okey. Tambah dengan RM berapa? 4,092 ringgit 80 sen. Okey. Kita tambah macam tu. 5 tambah 0, 5. 6 campur 8 sama dengan 14. Okey. Ada dia punya kawan 14. Jadi kita bawa satu ini ke atas dan menjadi 4 tambah 2 sama dengan 6 tambah 1 sama dengan 7. Jangan lupa sen, kita perlu letak sen di sini. Okey, 45 sen supaya kamu tidak pening nanti di akhir jalan kerja kamu mau letak di mana sen ni. Okey, 7. Okey, kita teruskan. 8 tambah 9 sama dengan 17. Jadi dia ada kawan, kita bawa naik ke atas sama dengan 4 tambah 1 sama dengan
Okey, sekarang jadi RM577. Okey, sekarang kita berada pada nilai ribu. Okey, 4 tambah 3 sama dengan 7. Okey, itu jawapannya. RM7,577.45. Okey, setelah itu kita selesaikan operasi darab. Okey, kita ambil jawapan tadi. RM. Okey, mari kita guna bentuk lattice. Okey, seperti yang cikgu ajar. Okey, ini bentuk lattice. Kita perlu buat berapa kotak? Kita kira nombor tadi. Ada berapa kotak semuanya? Okey. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita buat 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan sini 1 kotak saja sebab dia 1 digit. Okey. Dan jangan lupa letak titik juga. Okey. Titik juga di sini. Supaya senang nanti kamu mau letak sennya dan boleh kenal pasti sen lah. Okey, mari kita darab. Kita buat garis menyerong dulu. Okey, jangan ikut cikgu. Kamu perlu guna pembaris ya supaya lurus. Salah. Okey, kamu perlu ikut garisnya, petapnya. Okey, ikut. Okey, 9 darab 5 sama dengan 45. 4 di atas, 5 di bawah. 9 darab 4 sama dengan 36. 3 di atas, 6 di bawah. 9 darab 7 sama dengan 63. 6 di atas, 3 di bawah. 9 darab 7, 6 di atas, 3 di bawah. 9 darab 5, 4 di atas, 5 di bawah. Okey. Garis betul-betul supaya tidak keliru nanti. 9 darab 7 sama dengan 63. Okey. Mari kita tengok jawapannya. Okey. 5. Start daripada petak 5. Jadi kita tulis 5 dahulu. 4 tambah 6 sama dengan 10. Okey. Kita guna pen, marker yang lain supaya kamu nampak apa yang cikgu maksudkan dan kamu perlu tambah secara menyerong. Okey. 4 tambah 6 sama dengan 10. Okey, ada kawan. Kita bawa kawannya ke atas. Okey, di petak lain sudah kawannya. Jadi kita tambah ini. Dia kurang nampak pula. Kita guna warna oranye. Okey, guna warna oranye. Ada kawan dia kan tadi dari petak biru. Jadi kita tambah 3 tambah 3 sama dengan 6. Tambah lagi biru tadi 1 sama dengan 7. Okey. Begitu juga dengan seterusnya. Okey. Okey, mari kita selesaikan yang cepat. 6 tambah 3 sama dengan 8. Okey. 6 tambah 3 sama dengan 9. Maafkan cikgu. 6 tambah 3, 9. Okey. 6. Okay, seterusnya. 6 tambah 5. 6 tambah 5 berapa? 11. Okey. Jadi kawan dia ada 1. Okey. Dari kotak sebelah. 6 tambah 5, 11 kan? Okey. Kita teruskan. 6 tambah 5, 11. Okey. 4 tambah 3 berapa? 7. Tambah dengan kawan 1 tadi adalah 8. Jadi jawapannya di sini 6 lah. Petak yang terakhir adalah 6. Okey. 6. Petak terakhir adalah 6. Okey. Jadi kita akan letak. Okey. Macam mana mau letak sen cikgu? Kalau macam ni. Okey. Tengok tadi kita letak di sini. Jadi maksudnya kita akan turun ke petak bawah. Dan di sinilah sennya. Okey.
0.05 sen. 5 sen 0.5. 0.05. 5 sen lah maksudnya. Okey. Kita akan baca. Cikgu cakap baca dari mana? Kita akan baca. Okey, kita akan baca dari kiri ke kanan. Sebab apa cikgu cakap? Sebab digit yang berada di sebelah kanan lebih besar daripada digit yang berada di sebelah kiri. Okey? Jadi jawapannya adalah RM 68.197 ringgit 5 sen. Itu jawapannya. Okey, murid semua faham setakat ni? Okey. Okey, sekarang tugasan kamu perlu buat latihan pada muka surat 103. Nombor 1 bermula daripada B sampai E. Okey, B sampai E. Dan juga tugasan yang kedua iaitu latihan kedua bermula daripada P sampai D. Okey? Dan hantar kepada cikgu sama ada melalui gambar kamu ataupun kamu gambar latihan kamu. Cikgu mahu tengok jalan kerja kamu. Jadi kamu perlu gambar latihan yang telah kamu siapkan dan hantar kepada cikgu. Okey. Sekarang kita telah sampai kepada penyelesaian masalah ayat matematik. Okey, di sini cikgu telah selitkan berapa kata kunci yang penting untuk setiap operasi. Okey, bagi operasi bahagi ada berapa kata kunci yang penting? Iaitu bahagi, hasil bahagi, baki dari operasi bahagi, kongsi bersama-sama, diagihkan sama rata, dipotong sama rata, dan yang terakhir, beri banyak, cari satu kuantiti. Oh maaf, terlupa satu lagi iaitu purata, jumlah bahagi bilangan. Dan kata kunci bagi operasi tolak iaitu beza, selisih, kurang daripada ataupun lebih kecil, dikeluarkan atau dibuang, menggunakan, beri kepada, baki, yang tinggal, yang masih ada, sebelum, lebih cepat atau awal. Okey, itu sahaja kata kunci yang terlibat dalam penyelesaian masalah melibatkan wang. Seterusnya kata kunci darab. Okey, iaitu darab kali hasil darab jumlah bagi suatu bilangan, cari jumlah kesemuanya, beri satu kuantiti kemudian cari jumlah. Itu sahaja kata kunci yang penting kamu perlu tahu bagi operasi darab. Dan terakhir sekali, kata kunci bagi operasi tambah. Pertama ialah cari jumlah, hasil tambah ataupun bertambah, lebih besar atau lebih daripada, lebih banyak, terima atau dapat. Kesemuanya atau semua sekali. Dan sebenarnya itu sahaja kata kunci yang terlibat bagi operasi tambah dalam penyelesaian masalah melibatkan wang ini. Cikgu harap kamu dapat tulis kata kunci ini dalam buku tulis kamu supaya senang nanti kamu rujuk untuk menyelesaikan ayat matematik. Okey. Baiklah, kita beralih kepada contoh penyelesaian masalah ayat matematik. Okey, itu sahaja cara-cara menyelesaikan masalah ayat matematik.
Cikgu harap murid-murid dapat memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap cara-cara menyelesaikan ayat matematik, iaitu 3 cara. Pertama, fahamkan soalan, dan kedua, cari maklumat yang terdapat dalam soalan. Yang ketiga, kenal pasti operasi melalui kata kunci yang cikgu terangkan sebentar tadi. Dan yang keempat, kamu perlu terjemahkan ayat matematik tersebut kepada soalan matematik supaya lebih senang kamu mahu tengok operasi apa sahaja yang terlibat dalam masalah yang kamu selesaikan. Okey. Sekarang kita beralih pula kepada penyelesaian masalah operasi bergabung melibatkan wang. Okay, sila rujuk buka surat 99, soalan nombor 2. Okey. Okey, kamu tengok soalan itu betul-betul. Okey, yang pertama, langkah untuk penyelesaian masalah yang pertama ialah kamu faham soalan. Okey, faham kehendak soalan. Soalan itu mahu apa? Okey. Jika cikgu baca di sini, hitung beza harga bagi 24 kotak susu secara borong dengan runcit. Okey, di sini dia cakap soalan ini mengatakan bahawa dia membezakan harga 24 kotak susu itu dengan harga borong dan juga dengan harga runcit. Okey, seperti kamu tengok pada rajah yang pertama ada menuliskan harga runcit RM RM1.60 sekotak, dan manakala harga borong RM RM27 untuk 24 kotak susu. Okey. Sekarang kita sudah faham soalan, kita perlu cari maklumat yang ada dalam soalan. Okey. Okey, catatkan maklumat tersebut. Okey. Di sini ada harga runcit RM RM1.60 untuk satu kotak susu. Satu kotak susu RM RM1.60 harga runcit. Bermaksud harga runcit ini harga yang kita beli jika kita beli satu kotak saja. Seperti kita biasa belilah di kedai, kita beli satu persatu lah. Kita tidak borong. Okey. Kalau yang harga borong ini bernilai RM27 sama dengan 24 kotak susu. Okey. Kotak susu. Itu harga borong. Harga borong. Maksudnya harga borong ni harga yang kita beli secara banyak. Okey, kita tidak beli satu-satu, kita beli banyak terus. Terus beli dalam satu kotak besar tu kita ada 24 kotak susu. Berbanding harga runcit ni kita hanya beli satu kotak susu saja. Okey, itu yang ada maklumat yang kita ada sekarang. Okey. Seterusnya, setelah kamu catat maklumat tadi, okey, jangan padam dulu. RM27. Okey. Kemudian jika akan padam langkah yang pertama ni, okey. Kita beralih kepada langkah yang ketiga. Langkah ketiga iaitu kenal pasti operasi. Kenal pasti operasi. Okey, kenal pasti operasi.
Okey, mari kita baca lagi balik soalannya. Hitung beza harga bagi 24 kotak susu secara borong dengan muncit. Kan saya cakap tadi dia membezakan. Okey. Keyword di sini ataupun kata kuncinya ialah beza. Beza cikgu cakap tadi dalam penerangan cikgu sebentar tadi, beza merujuk kepada operasi apa? Operasi tolak. Okey. Jadi di sini ada operasi tolak dan satu operasi lagi apa? Operasi apa? Okey, tengok dia cakap lagi sekali ya. Hitung harga bagi 24 kotak susu secara borong dengan muncit. Maksudnya, jika kita beli secara borong harganya RM27. Jika kita membeli 24 kotak susu dengan harga runcit RM1.60. Jadi kita buat apa untuk dapatkan harga runcit, jumlah harga runcit, jumlah harga runcitnya. Kita 24 ini kita darab dengan RM1.60. Sebab dia mau bandingkan harga 24 kotak susu harga borongnya dan 24 kotak susu dengan harga runcitnya itu RM1.60. Jadi kita perlu darab 24 kotak susu ini dengan RM1.60 untuk dapat jumlah harga runcit bagi 24 kotak susu. Okey, sekarang murid-murid sudah faham kan? Cikgu akan terjemahkan ayat matematik tersebut kepada bentuk soalan matematik berbentuk nombor. Okey. Jadi dia punya nombor akan jadi macam inilah terjemahan nombor ayat matematik tadi akan jadi seperti ini. RM berapa tadi? 27. Tolak dengan RM berapa? RM1.60. Kita darab dengan 24 kotak susu. Okey. Itu. Ataupun kamu boleh juga terbalikkan. Yang penting cara nombor ataupun maklumatnya adalah sama. Jangan pula kamu cakap macam ni. 27 darab 27 darab RM1.60. Salah. Okey. Kalau kamu ubah ke belakang pun boleh. Contoh, RM1.60 kamu darab dengan 24 kotak susu, baru kamu tolak dengan RM27. Okey, itu pun boleh. Mana-mana satu pun betul. Okey. Salah satu pun betul. Okey. Macam mana, yang penting kamu tidak tukar operasinya dan juga maklumat yang terdapat dalam ayat matematik tersebut. Okey. Okey, mari kita analisis operasi apa yang terlibat. Okey. Di sini ada dua operasi, iaitu darab dan juga tolak. Okey. Mari kita tengok balik dalam ayat yang cikgu terangkan sebentar tadi. Okey. Perkataan apa yang muncul dahulu dalam soalan ini? Perkataan dalam yang merujuk kepada operasi darab. Barulah muncul perkataan tikus yang merujuk kepada operasi tolak. Okey. Kalau begitu kita perlu selesaikan darab dahulu, kemudian baru kita selesaikan tolak. Okey, penolakan. Okey, mari kita darab RM1.60 darab dengan 24. Kita boleh buat letis. Okey. Kita buat letis. Ada 3 kotak. Okey. 1, 2, 3. Okey. Dan 24 ada 2 digit. Jadi kita perlu buat 2 kotak. Maksudnya 160
2, 4 di sini. Okey. Lepas tu barulah kita buat macam tadi. Buat garisan menyerong. Okey, garisan menyerong. Okey, kita darab macam biasa. Kalau 2 digit begini, kita darab dahulu. 2 darab 0 sama dengan 0. Kemudian 0 darab 4 sama dengan 0, 0. 4 darab, kita mula dari atas ya. 2 darab 6 sama dengan 12. 4 darab 6 sama dengan 24. Okey. 4 darab 2 darab 1 sama dengan 2. 4 darab 1 sama dengan 0, 4. Okey. Murid-murid faham? Okey. Yang di bawah ini merupakan pendaraban bagi digit 4. Okey, tengok. 4 darab 0, 0. 4 darab 6 sama dengan 24. 4 darab dengan 1 sama dengan 04. Manakala yang di atas itu merupakan pendaraban digit 2, iaitu nilai digit 20 ataupun 10. Okey. Jadi dia darab macam biasa. 2 darab 0, 0. Okey. Atas bawah. Ingat atas dan bawah. 2 darab 6 sama dengan 12. Atas bawah. 2 darab 1 atas bawah. Okey. Sekarang kita tambah ke semua untuk mendapatkan jumlah pendaraban inilah jumlahnya. Okey. Mana kita punya titik perpuluhan tadi ataupun kita punya nilai sen, kita letak di sini. Okey. Kita tambah. Ditambah dari bawah. Macam biasa juga 0 tambah 0 tambah 0 tambah 4. Okey, kita guna yang letak kedua. Sama saja seperti nilai digit yang tadi. Kita belajar 0 tambah 0 tambah 4 sama dengan 4. Okey, 0 tambah 2 tambah 2 tambah 4 tambah 4 sama dengan 8. Okey, ini pula. 1 tambah 2 sama dengan 3. 2 tambah 0, 0 lah. Jadi dia jawapannya adalah 3. Dan ini 0. Okey, jadi kita akan baca dari belakang. Okey, jangan lupa nilai sen kita terus letak di sini. Jadi kita baca dari kiri ke kanan sebab digit kiri ini lebih besar dari digit kanan. Okey, nilai digit kanan kiri lebih besar dari nilai digit sebelah kanan. Jadi jumlahnya adalah RM38.40. Okey, seterusnya kita buat operasi tolak. Okey. Kita tulis nombor yang lebih besar di atas dan nombor di bawah. Nombor yang di bawah adalah kecil sebab kita tidak boleh tolak nombor kecil, tolak nombor besar. Okey. RM38.40 tolak RM27. Okey. 0, 4, 8 tolak 7 sama dengan 1. 3 tolak 2 sama dengan 1. Jadi jumlahnya adalah RM11.40. Tapi kamu perlu tulis di akhir jalan kerja kamu seperti ini. Beza harga, kamu tulis saja soalan di atas itu. Beza harga bagi 24 kotak susu secara borong dengan runcit ialah RM11.40. Okey, setakat ini murid-murid fahamkan apa yang cikgu terangkan? Okey. Baiklah, sekarang kita beralih kepada soalan kedua, penyelesaian masalah.
Okey, sekarang murid-murid boleh merujuk muka surat 101 buku teks matematik tahun 5 soalan nombor 5. Okey. Okey, pertama kita perlu faham soalan. Okey, di sini dia soalan ini mahukan kira bayaran untuk bulan pertama. Okey, seperti yang kita tahu bulan ada 12 bulan. Kan kamu sudah belajar ada 12 bulan. Okey. Dia mahu bulan pertama sahaja iaitu bulan Januari. Di sini ada maklumat yuran setahun. Maksudnya yuran untuk satu tahun itu ialah RM3,120 dan yuran pendaftaran ialah RM1,140. Okey. Dan dia mahu bayaran untuk bulan pertama. Okey, macam mana mau buat? Okey, sudah kita faham maklumat dia mahu. Dia mahu bayaran untuk bulan pertama dan kita tahu bulan ada 12 bulan. Okey. Seterusnya kita perlu cari maklumat. Okey. Cari maklumat yang ada. Okey. Pertama bulan. Bulan ada 12. Okey. Dan yuran pendaftaran. Okey, cikgu tulis sebagai YP yuran pendaftaran ada ialah RM1,140. Okey. Dan yuran setahun ataupun YS cikgu tulis di sini RM3,120. Okey. Itu yuran untuk setahun. Okey, sekarang kita ada maklumat. Dan yang ketiga, kita perlu kenal pasti operasi. Okey, kamu kena ikut langkah ni barulah kamu boleh menyelesaikan masalah soalan matematik ini. Okey, kenal pasti operasi. Okey, mari kita tengok kata kuncinya. Okey, ada kira sahaja bayaran untuk bulan pertama. Kira. Okey, kira. Kalau kita analisis kira. Kira ini merupakan kata kunci bagi tambah. Okey, kata kunci tambah iaitu kira. Okey. Kira. Okay. Di sini ada operasi tambah. Dan selain tu, dia cakap untuk bulan pertama. Tapi dia ada bagi yuran setahun saja. Jadi, macam mana untuk dapat yuran bulan pertama? Kita perlu bahagi dengan 12 bulan. Sebab dalam satu tahun ada 12 bulan. Okey. Satu tahun ada 12 bulan. Okey. Kita perlu bahagi. Jadi ada operasi bahagi dan juga tambah. Kan? Operasi bahagi dan juga tambah. Okey. Ada operasi bahagi dan juga tambah. Okey. Okey, seterusnya kita perlu selesaikan ataupun kita terjemahkan dulu pergi dalam bentuk nombor matematik seperti contoh 1 tadi di dalam buku teks muka surat berapa tadi tu? Muka surat 100 muka surat 103. Okey. Kita buat dulu ayat matematik. Okey. Pertama kita perlu tambah. Apa yang kita perlu tambah? Tentu kita perlu tambah yuran pendaftaran dengan yuran setahun sebab yuran pendaftaran ini tidak termasuk dalam yuran setahun.
Jadi kita perlu tambah. Kemudian kita perlu bahagikan dengan 12 bulan untuk dapat bulan yang pertama. Bulan yang pertama. Okey, faham? Kita akan tulis ayat matematiknya seperti ini. RN 11400 tambah RM 31200 bahagi 12. Okey, jelas? Jelas. Dan kamu boleh terbalikkan juga, yang penting operasi dan maklumatnya sama. Contoh, kamu buat RM 31200 bahagi 12. Okey, bahagi 12 tambah RM 1400. Okey. Sekarang mari kita selesaikan. Okey, kita selesaikan apa dahulu? Okey, mari kita lihat operasi yang terlibat adalah bahagi dan juga tambah. Okey. Jika kita merujuk kepada istilah yang berada dalam ayat yang cikgu terangkan tadi, apa yang muncul dahulu? Istilah muncul bahagi, operasi bahagi. Daripada perkataan bilik, barulah muncul perkataan cari ataupun campur yang merujuk kepada operasi tambah. Okey, jadi kita perlu buat bahagi kemudian tambah. Okey. Okey, kita perlu buat operasi bahagi barulah tambah. Okey. Buat operasi bahagi. Sifir 12. 3120. Sekejap cikgu tulis dahulu sifirnya 12. 2, 24, 3, 36, 4, 48, 5, 60, 6, 72, 7 ialah 84 dan seterusnya. Okey, mari kita cari. 12 paling dekat dengan 31 ialah sifir. Ialah ni 12 darab dengan 2 dapat 24. Kalau 12 darab 3 terlebih, nilainya terlebih 36. Okey, jadi kita ambil nilai 24 pada 12 darab 2. Okey, kita tulis 2 di atas, turunkan 24 di bawah. Okey, kita tolak 2, 1. 11 tolak 4 sama dengan, kita pinjam daripada 10. 11 tolak 4 sama dengan 6. Okey. Baiklah, mari kita teruskan dengan operasi bahagi. 3.120 ringgit bahagi 12. Okey. Mari kita tengok dalam sifir di sebelah. Okey. Paling dekat dengan tiap satu ialah 24, iaitu 12 darab 2. Okey, kita tulis 2 di atas, 24 di bawah. Turunkan dan kita pinjam 10 daripada nilai ini jadi 2. Okey. Jadi 20. Jadi 10 tambah 1, 11. Okey, 11 kita tolak dengan 4 dapat 7. Okey. 7. 20. Okey, turunkan 72. Okey, ada 72 di sini. 6, 72. Turunkan 7. Kita turunkan 0. Okey.
sampailah kosong, kan? Dan juga kosong. Okey. Jangan lupa nilai sen di sini. Jadi nilainya adalah Rm260 ringgit. Okey. Mari kita padam yang di sebelah. Okey. Kita dapat nilai Rm260 ringgit daripada hasil operasi bahagi. Sekarang kita perlu tambah dengan 1.140 ringgit. Okey. Rm 1.000. Okey, kita tulis balik, nombor besar mestilah di atas, baru kita senang untuk tengok berbanding nombor kecil. Rm 200. Okey. Kosong nilai 1, 60 nilai puluh, 2 nilai ratus. Okey, kita susun dari belakang ke depan. Sebab cik cakap kanan lebih kecil daripada sebelah kiri nilai digitnya. Okey, nilai tempat. Okey, kita tambah. Kosong tambah kosong, kosong, kosong tambah kosong, kosong, kosong tambah kosong, kosong, 4 tambah 6, 10. Jadi dia ada kawan tambah dengan 1. 1 tambah 2 sama dengan 3. 3 tambah 1 sama dengan 4. 1 tambah kosong, 1. Jawapannya adalah Rm1.400. Dan kamu perlu buat juga macam tadi. Ayat akhirnya ialah bayaran untuk bulan pertama ialah Rm1.400 ringgit. Okey, itu sahaja penerangan cikgu pada hari ini. Kamu boleh sambung latihan yang cikgu akan bagi dalam video, dalam slide yang cikgu akan tunjukkanlah sebentar lagi. Kamu ada 2 tugasan di sini. Yang pertama, tugasan pada muka surat 103, iaitu soalan 1, bermula daripada B sehingga E. Okey, B sehingga E. Dan soalan 2, muka surat 103 juga, pada soalan B hingga D. Dan yang terakhir sekali, tugasan penyelesaian masalah, latihan penyelesaian masalah. Ada 2 sahaja cikgu beri di sini. Okey, kamu perlu salin dalam buku latihan kamu dan selesaikan mengikut cara yang cikgu tunjukkan. Nampaknya itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sampai berjumpa lagi pada kelas hadapan. Cikgu harap semua murid dapat memahami penerangan yang diberikan sebentar tadi.